Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-413 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan ada pengajaran yang kita boleh ambil daripada kalamullah. Ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah, dan moga-moga kita boleh menjadi hamba Allah yang lebih taat, lebih patuh dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan-ahlan Zimahdun, Zaliha Kamaruddin, Galik Spirit, Tuan Nurahim Sharif, Aminah Hitam, Hafizah Hassan, Nurazia Mukhtar, Nur Ahmad Darus, Kati Khairuddin, Nur Hayati Yahya, Jamilah Ihsan, Aminah Hitam, Kamiza Muhammad Amil, kemudian Ana Sukaimi, Zuraida Siddiq, Yuwana Mukhtar, Safiyah Sapian, Rusnah Sharif, Ummina Imah, Laila Umar, kemudian Ija Rahman, Zahra Cik Ros, Nur Aini Abdul Manaf, Roslina Cik Min, Galik Spirit, Ana Sukaimi, Ummina Imah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga Allah kembalikan, Allah kurniakan doa yang sama, bahkan yang lebih baik kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini kita nak sambung daripada ayat yang terakhir surah Al-An'am. Ayat yang terakhir surah Al-An'am, muka surat 150, surah yang ke-6 surah Al-An'am, ayat yang ke-165. Lagi sekali, muka surat 150, surah yang ke-6 surah Al-An'am, ayat yang ke-165. Namun sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga seperti mana kita beroleh sesuatu manfaat daripada kalamullah, orang lain juga beroleh manfaat, harapnya insya-Allah. Lalu ayat yang terakhir daripada surah Al-An'am, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Maka ini adalah ayat yang terakhir daripada surah Al-An'am. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terjemahannya wa dan huwa, dialah. Dia di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah,
Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-An'am ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan ayat yang menerangkan kepada kita bahawa kita adalah sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa huwa, dan dialah, iaitu Allah, allazi, zat yang, ja'ala, telah menjadikan, kamu wahai manusia. Allah lah yang telah menjadikan kamu wahai manusia. Apa yang Allah jadikan kita? Khalaif. Khalaif adalah plural, adalah jamak kepada khalifah. Allah telah menjadikan kamu khalifah-khalifah fil al-ard, di muka bumi. Lalu firman Allah, dan Allah lah zat yang telah menjadikan kamu khalifah-khalifah di atas muka bumi. Apakah maksud khalifah? Khalifah maksudnya adalah pengganti. Khalifah maksudnya pengganti. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar dipanggil sebagai Khalifatul Rasulillah, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan di sini, wa kullu man jaa ba'du, dan setiap yang datang kemudian, maka pada waktu itu dipanggil sebagai pengganti ataupun khalifah. Lalu kenapa kita dipanggil sebagai khalifah pengganti? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah datangkan manusia yang lain sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala telah datangkan manusia yang lain sebelum kita. Sebelum kita ada banyak kaum-kaum yang lain, ada banyak umat-umat yang lain, yang mana mereka ini telah hidup di atas muka bumi Allah, yang pada waktu itu taat, Allah kurniakan kebaikan, yang ingkar, Allah kurniakan pada waktu itu hukuman. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang pada waktu itu telah menjadikan kamu khalifah, pengganti-pengganti di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah Allah menjadikan kita khalifah di atas muka bumi? Litu'ammiruha, supaya kamu menghidupkan bumi, supaya pada waktu itu kamu memperelokkan bumi dengan amalan dan juga dengan perkara-perkara yang Allah benarkan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada perkataan seterusnya, wa rafa'a, dan Allah meninggikan, ba'da, sebahagian, kamu, fauqa, di atas, ba'din, sebahagian yang lain. Lalu pengajaran daripada ayat yang pertama, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, maka pengajaran yang pertama adalah Allah yang menjadikan kita di atas muka bumi ini ada tujuannya sebagai khalifah Allah, sebagai pada waktu itu nak memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita pada waktu itu memperlakukan sebaik mungkin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pengajaran yang pertama. Kita adalah khalifah Allah, maka berkelakuanlah seperti hamba Allah. Kita adalah khalifah Allah, maka berkelakuanlah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah khalifah Allah, maka pada waktu itu tinggalkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi ja'alakum khalaif. Maka itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada ayat ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita adalah khalifah, pengganti. Pengganti kepada siapa? Umat-umat yang terdahulu. Maka daripada sini kata para ulama tafsir, sebenarnya kita nak belajar daripada umat-umat yang terdahulu. Sebab itu dalam Al-Quran penuh dengan kisah-kisah umat yang terdahulu. Orang yang mana taat pada Allah dan Rasul, mereka berjaya. Orang yang mana pada waktu itu ingkar pada Allah dan Rasul, maka mereka binasa. Walaupun mereka seperti kaum Ad yang sangat kuat, walaupun mereka seperti pada waktu itu kaum yang mana sekalipun, Allah binasakan mereka. Lalu jangan ingat kita adalah orang yang pertama datang di atas muka bumi. Sebelum kita dah banyak umat, ada yang berjaya dan ada yang gagal. Maka ini dua pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan khalaif, khalifah, yang mana kita adalah khalifah Allah, Allah yang menjadikan kita khalifah di atas muka bumi ini. Maka berkelakuanlah seperti seorang khalifah Allah,
seperti seorang yang pada waktu itu mentaati Allah. Dan yang kedua, kita bukanlah orang yang pertama, kita adalah khalifah dalam erti kata pengganti. Maka belajarlah daripada umat-umat yang terdahulu, yang berjaya ataupun yang gagal, supaya kita boleh menjadi seperti yang berjaya dan kita boleh tidak menjadi daripada golongan yang gagal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a, dan Allah meninggikan ba'da, sebahagian daripada kamu, fauqa, di atas, ba'd, sebahagian yang lain. Di tempat saya ni hujan lebat sebentar, sebab bunyi dia, lalu saya kena tutup tingkap sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afwan. Okey. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, moga Allah anugerahkan kita hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan ba'da, sebahagian kamu, fauqa, di atas, ba'd, sebahagian yang lain. Maka daripada bahagian kedua ayat ini kita nampak adanya perbezaan di antara manusia. Sama ada perbezaan itu datang dalam bentuk rezeki ataupun pada waktu itu bentuk kelakuan, akhlak, dan kadang-kadang perbezaan itu datang juga dalam bentuk rupa. Perbezaan itu boleh juga datang dalam bentuk warna, dan perbezaan itu boleh juga datang dalam bentuk kekayaan dan macam-macam lagi. Maka Allah dah jelaskan, warafa'a, tak semua manusia sama. Tak semua manusia pada waktu itu handsome wajahnya, cantik rupanya. Tak semua manusia pada waktu itu kelakuan akhlak dia sama. Tak semua manusia itu kekayaannya adalah sama. Tak semua manusia itu jawatan dia sama. Tak semua manusia itu warna dia sama. Tak semua manusia pada waktu itu dia punya kedudukan dia sama. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a, dan Allah meninggikan ba'da, sebahagian, kum, daripada kamu wahai manusia, fauqa, di atas, ba'd, sebahagian yang lain. Ada orang yang Allah beri lebih pada harta, ada yang kurang. Ada orang yang Allah bagi lebih pada rupa, ada yang kurang. Ada orang yang Allah bagi lebih pada warna, ada yang kurang. Ada orang yang mana Allah bagi lebih pada nikmat, ada yang kurang. Ada orang yang Allah bagi lebih pada jawatan, ada yang tidak. Maka kenapakah adanya perbezaan ini di dunia? Firman Allah Subhanahu wa taala, darajat, maksudnya beberapa darajat. Apakah itu tujuan dia? Apakah illah dia? Apakah sebab dia? Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan sebab perbezaan yang ada di antara darajat manusia, kedudukan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, li, supaya, agar. Ini dia punya illah, ini sebab dia. Kenapakah Allah jadikan manusia itu berbeza? Li, supaya, agar. Ya belua, Allah menguji, kum, kamu wahai manusia, fi, pada, ma, apa-apa yang atakum, Allah kurniakan kepada kamu, supaya Allah boleh menguji kamu. Lalu orang yang kaya, pada waktu itu Allah nak uji dia sama ada dia bersyukur. Orang yang miskin, pada waktu itu Allah nak uji dia sama ada dia bersabar. Orang yang ada rupa, Allah nak uji dia sama ada dia bersyukur ataupun dia sombong. Orang yang tak ada rupa, Allah nak uji dia sama ada dia pada waktu itu bersabar dan bersyukur dengan apa yang ada, ataupun sebaliknya. Orang yang ada jawatan, Allah nak uji adakah dia menjalankan amanah dengan baik. Orang yang tak ada jawatan, Allah nak uji adakah dia boleh patuh dan taat kepada pemimpin. Orang yang pada waktu itu ada anak, Allah uji. Tak ada anak, Allah uji. Orang yang mana pada waktu itu daripada bangsa yang berbeza, daripada warna kulit yang berbeza. Sebenarnya hakikatnya semua orang diuji.
Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebihkan, kami tinggikan sebahagian daripada kamu berbanding sebahagian yang lain. Apakah tujuannya? Liyabluwakum fima atakum, supaya Allah boleh menguji kamu pada apa yang Allah berikan kepada kamu. Apakah pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada ayat ini? Pengajaran yang ketiga adalah tak semua manusia Allah kurniakan sama. Ada orang Allah bagi lebih, ada orang Allah bagi tidak. Ada orang Allah lebihkan sesuatu, ada orang Allah lebihkan pada yang lain. Maka pengajaran daripada ayat ini adalah janganlah kita dengki mendengki. Wa rafa'a, Allah yang meninggikan sebahagian daripada kamu berbanding sebahagian yang lain. Maka sebab itu jangan adanya hasad, jangan adanya dengki, jangan adanya fitnah memfitnah, jangan adanya pada waktu itu sakiti menyakiti. Wa rafa'a, kena pengajarannya adalah Allah yang meninggikan sebahagian daripada kamu berbanding sebahagian yang lain. Kerana manusia ini kadang-kala dia ada hasad. Kenapa orang tu lebih daripada aku? Kenapa orang ni lebih handsome, lebih cantik daripada aku? Kenapa orang ni kedudukannya, jawatannya lebih tinggi daripada aku? Kenapa orang ni lebih bahagia daripada aku? Kenapa orang ni begini-begini daripada aku? Maka pengajarannya itu adalah ketentuan Allah. Allah beri kepada sesiapa yang Allah kehendaki, kerana dunia bersifat sementara. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a, Allah yang meninggikan. Maka sebab itu janganlah kita berdengki. Kalaulah kita berdengki, seolah-olah kita pada waktu itu mempertikaikan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada perasaan hasad dan juga dengki. Kemudian pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat daripada perkataan liyabluwakum, sebenarnya Allah menguji semua orang, sama ada yang Allah bagi lebih ataupun kurang. Maka pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat adalah sebenarnya semua manusia sedang diuji. Janganlah pada waktu itu orang miskin sahaja merasa dirinya diuji, orang kaya rasa dirinya tak diuji. Tidak, sebenarnya semua manusia diuji. Yang kaya pun patut berhati-hati, yang miskin pada waktu itu berhati-hati, yang ada rupa ataupun tidak, yang ada jawatan ataupun tidak. Liyabluwakum, pengajaran yang keempat adalah sebenarnya semua manusia sedang diuji. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh pengajaran dan manfaat. Maka pengajaran yang keempat ada pada perkataan liyabluwakum. Apapun keadaan manusia itu, sebenarnya semua manusia sedang diuji. Orang yang pada waktu itu ada ilmu, dia pun diuji. Adakah dia sombong ataupun dia kedekut dengan ilmu dia ataupun tidak. Orang yang mana tak ada ilmu pun Allah sedang uji. Adakah dia nak belajar ataupun dia nak berkekalan memberi alasan. Semua manusia diuji. Orang yang ada ilmu diuji sama ada pada waktu itu dia sombong dengan ilmu dia ataupun tidak. Orang yang tak ada ilmu pun diuji. Adakah dia sombong nak belajar ataupun tidak. Tak ada manusia yang tak kena uji. Sama ada pada waktu itu ilmuwan ataupun orang awam. Sama ada pada waktu itu yang kaya mahupun miskin. Yang pemimpin mahupun rakyat jelata. Yang ada kewangan mahupun papa kedana. Yang ada rupa mahupun tak ada rupa. Yang pada waktu itu ada keluarga ataupun tak ada. Sebenarnya semua manusia diuji. Orang yang berjaya adalah pada waktu itu dia kekal bersyukur mahupun sabar dalam ujian dia. Dia tahu semua ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pengajaran yang keempat. Kita ambil daripada perkataan liyabluwakum. Kenapa Allah lebihkan sebahagian dan Allah kurangkan sebahagian yang lain? Kerana sebenarnya Allah sedang menguji semua orang. Allah uji dengan apa? Firman Allah, Allah uji dengan pemberian Allah. Fima atakum. Firman Allah, pada apa-apa yang Allah beri dan Allah kurniakan. Lalu sebenarnya apa pun yang kita ada, pengajaran yang kelima, jangan kita khayal, jangan kita lalai, jangan kita leka. Sebenarnya itu bukan milik kita. Semuanya adalah atakum, Allah yang beri. Semua Allah yang kurnia. Semua Allah yang anugerahkan. Tak ada apa milik kita. Semuanya milik Allah. Rupa, ini pinjaman.
ilmu ini adalah pinjaman, akal ini adalah pinjaman, tubuh badan ini adalah pinjaman, semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila kita ingat semuanya adalah milik Allah, kita akan sentiasa kembali kepada Allah. Kita akan sentiasa menjadi hamba Allah. Bila kita mula anggap semuanya adalah usaha kita, semuanya adalah milik kita, di situ datangnya masalah. Di situ kita akan pertikaikan takdir. Bila pada waktu itu kita diuji, bila kita pada waktu itu akan melenting, bila kita usaha kita tak dapat, kerana kita sangka semuanya usaha kita. Maka pengajaran yang kelima daripada perkataan fima atakum, semuanya milik Allah, semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat yang berikut, inna rabbaka sari'ul iqab. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat yang berikut dalam bentuk amaran. Apakah amaran yang Allah berikan? Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu wahai Muhammad, sari', sangat cepat, al-iqab, dalam hukuman dan juga siksaan. Lalu Allah memberi amaran, maka wahai manusia, hendaklah pada waktu itu kamu tidak mengingkari perintah Allah. Pada waktu itu kamu tidak kufur pada nikmat Allah. Pada waktu itu kamu tidak melawan Allah. Kena ingat bahawa semuanya adalah milik Allah dan kamu pun adalah milik Allah. Allah uji kamu dengan pelbagai ujian. Inna rabbaka, sesungguhnya kena ingat bahawa Tuhan kamu adalah sari'ul iqab, amat cepat hukuman, amat cepat siksaan. Untuk siapa? Liman asah, untuk orang yang pada waktu itu melakukan maksiat, melanggar perintah Allah. Wa khalafa rusulah, menentang kekasih-kekasih Allah daripada para rasul. Lalu pada ayat ini Allah memberikan amaran bahawa semuanya adalah milik Allah. Allah sentiasa uji kamu, dan kalaulah kamu tidak patuh dan taat kepada Allah, kena ingat, inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Allah itu amat cepat akan hukuman dan siksaannya. Pengajaran yang keenam yang kita boleh dapat daripada bahagian ini adalah hendaklah kita pada waktu itu tidak melanggar perintah Allah. Jangan pada waktu itu take advantage bahawa Allah itu pengampun dan penyayang lalu kita berterusan melakukan maksiat. Kena ingat, Allah bila menghukum, hukuman Allah itu sangat cepat. Allah bila menghukum, pada waktu itu hukuman Allah amat segera. Maka pengajaran yang keenam adalah janganlah kita melakukan maksiat. Dan kalaulah kita melakukan maksiat, cepat-cepat segerakanlah bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, wa innahu, dan sesungguhnya Allah laghafurur rahim, pasti Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk siapa? Liman ata'a, untuk orang yang patuh dan taat kepada Allah, wattaba'a rusulah, dan mengikuti akan utusan-utusan Allah, maka Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Maka inilah berakhirnya sudah surah Al-An'am. Syukur Alhamdulillah, ini adalah surah yang kedua yang kita baca satu persatu, yang kita terangkan satu persatu, bermula daripada surah Al-An'am. Moga-moga ada pengajaran yang kita perolehi, moga-moga ada sesuatu yang kita pelajari, moga-moga menjadikan kita hamba yang lebih baik. Kita khatamkan surah Al-An'am pada hari ini, Selasa 27 hari bulan 7. Moga-moga ada sesuatu yang kita boleh pelajari daripada surah ini. Alhamdulillah. Lalu kita dah habis dua surah dengan detail, satu persatu ayat kita baca, satu persatu perkataan kita ambil pengajaran. Harap-harap kita menjadi hamba yang lebih baik, kita beroleh ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar bertambah pengetahuan tetapi tidak bertambah amalan, tetapi sebaliknya, orang yang bertambah pengetahuan dan bertambah amalan, insya-Allah. Esok kita akan mula masuk pada surah yang ke-7, iaitu surah Al-A'raf, insya-Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat bersama esok. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Kepada yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Dan kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz insya-Allah.